Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dachahau, Wandakam dan salam reformasi pada KAPA oleh tim mantan ahli parlimen KAPA iaitu Studio Dahsyat. Malam ini kita bawakan kepada anda satu topik yang boleh dikatakan agak masih lagi menjadi perbualan hangat walaupun kerajaan baru telah dibentuk, iaitu Kerajaan Perpaduan Demi Pertiwi siri yang kedua, di mana siri yang pertama telah pun berlaku tempoh hari dan kupasannya begitu mendalam. InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas jauh lebih dalam, jauh lebih luar biasa orang katakan, untuk membawakan kepada anda perspektif-perspektif baru penting untuk anda melihat sendiri bagaimana prosesnya, fungsinya kerajaan perpaduan, penjajaran baru dan kedudukan kerajaan hari ini dari segi politik dan kerajaan. Pada malam ini saya bawakan dua ahli panel yang tidak lagi asing kepada anda. Siri satu tempoh hari mereka telah pun tampil. Malam ini saya tampilkan sekali lagi untuk siri yang kedua, iaitu Datuk Seri Kamal Amir ataupun Kamal Hijaz. Apa khabar Datuk? Saya sebenarnya alhamdulillah, terima kasih kerana mengulang saya. Sebenarnya saya kekenyangan sebab saya datang sini saya dapat makanan yang terbaik lah yang dihidangkan oleh isteri pada Datuk Dahsyani, Datuk Faizah. Terbaik lah kambingnya. Rasa kelena pula, tambah pula bila dengar pula Tuan Syed bercakap benda begitu, rasa kelena hayat. Dia bab kenyang ni sepatutnya kita tak masuk, Doktor, sebab saya pun tengah kenyang sebenarnya. Jadi terima kasih kepada penganjur yang telah menyediakan hidangan yang baik sebelum kita berlangsung pada malam ni. Datin Faizah, isteri kepada Datuk Abdullah Sani, mantan naib ketua wanita. Masih lagi memegang ketua wanita sekarang ni, ketua wanita Terengganu. Betul Ketua Wanita Terengganu. Dan untuk ahli panel yang kedua, tidak asing, orang yang sangat dekat kepada Datin Faizah, tidak lain dan tidak bukan Datuk Abdullah Sani, Pengerusi Biro Pekerja Parti Keadilan Rakyat, mantan ahli parlimen KAPA, masih lagi aktif dalam politik. Apa khabar Datuk Abdullah? Alhamdulillah baik ada. Bagaimana keadaan sekarang? Seperti biasa, menerima apa saja rintangan dan halangan untuk meneruskan wadah perjuangan politik untuk membina semula negara. Nampaknya walau apa pun berlaku, Datuk Dolah dan Datuk Seri Kamal Amir masih lagi meneruskan momentum politik. Inilah dia pejuang. Saya bawakan kepada anda dua tokoh ini untuk kita mengupas lebih lanjut. Datuk Seri Kamal Amir sekarang adalah pengerusi Majlis Penasihat Veteran UMNO Wilayah Persekutuan. Bukan calon-calon orang. Dia bukan saja penganalisis politik, dia bukan saja blogger, dia juga berjawatan, dia juga orang lama, dia juga berpengalaman. Jadi sia-sialah kalau malam ini pengalaman dia kita tak kupas, kita tak cedok betul-betul. Jadi malam ini saya nak terus saja kepada satu soalan. Tempoh hari kita telah melihat penjajaran baru. Kemudian pada 19 hari bulan 24 November, Datuk Seri Anwar telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Alhamdulillah, penantian selama 24 tahun akhirnya membuahkan hasil. Kemudian pada 19 hari bulan 19 Disember tempoh hari, keabsahannya sekali lagi telah disahkan di peringkat Parlimen. Tidak ada Perdana Menteri yang berani buat sebelum ini. Tan Sri Muhyiddin ketika dapat jawatan tempoh hari disebut ingin melakukan, tapi sampai ke sudah. Nak ulas panjang nanti orang marah. Sampai ke sudah tak buat. Tak buat. Kemudian Ismail Sabri juga tak buat. Tapi apabila Datuk Seri Anwar, walaupun keabsahannya telah disahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, tapi beliau masih lagi mengambil jalan untuk mengusulkan undi percaya, membuktikan kepada kita, membuktikan kepada rakyat, membuktikan kepada mereka-mereka yang masih tidak berpuas hati bahawa keabsahannya sebagai seorang Perdana Menteri itu jelas. Saya nak bertanya soalan pertama kepada Datuk Seri Kamal Hassan. Kita terus terjun dengan soalan panas. Selepas keabsahan itu, adakah akan ada lagi cubaan untuk mengusik ataupun mengganggu keabsahan Datuk Seri Anwar? Terima kasih saudara Tuan Syed. Bagi saya untuk menguji keabsahan dia tak boleh. Dari segi di Parlimen bersama kita Datuk Dahsyani, sekali Parlimen sudah pun membuat keputusan begitu. Melainkan kalau ada usul undi tidak percaya. Tetapi jangan lupa bahawa kenyataan Presiden PAS, dia kata 2 tahun. Kerajaan ini akan bertahan selama 2 tahun. Dan Syahidan Kasim pula mengatakan bahawa 6 bulan ataupun 4 bulan. Artinya memang ada gerakan atau cubaan yang digerakkan sama ada di Jakarta ataupun tim baju hitam yang tidak senang dengan
kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan kesepakatan yang tidak disenangi oleh mereka, sebab mereka sekarang ni sebenarnya dia is between dead and alive. Sama ada kerajaan ini berterusan ataupun mesti cuba dihancurkan, kerana selagi kerajaan perpaduan ini wujud, maka mereka tidak selamat, maka mereka adalah calon-calon kluster mahkamah. Maksud saya potong Datuk di situ. Maksudnya dalam pandangan Datuk, masih ada lagi, akan ada cubaan Dia untuk bagi saya masih ada, bukan akad, masih ada, sebab itu sekarang ini mereka telah menggunakan naratif untuk merosakkan di peringkat UMNO dulu. Sebab itu ada usaha-usaha dilakukan supaya adanya pertandingan dan Datuk Seri Zahid Hamidi ini akan dikalahkan. Matlamatnya, apabila Datuk Seri Zahid Hamidi tidak lagi menjadi Presiden UMNO, maka UMNO itu akan dijual kepada tim baju hitam, dan di sinilah mereka akan melakukan sekali lagi langkah Sheraton. Tapi ini langkah Jakarta lah, itu pandangan saya. langkah Jakarta, langkah Sheraton 2.0. Saya tak boleh sebut langkah Sheraton sebab tidak berlaku di Sheraton, dia akan berlaku di Jakarta. Macam mana tu? Di mana yang diketahui lah. Ya. Itu rancangan yang nak dilakukan. Tapi saya yakin, saya percaya dengan komitmen yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Belum pernah lagi dalam sejarah Perdana Menteri tidak menerima gaji, pengakuan, facilities, privilege di mana yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menampakkan kesungguhan beliau untuk menghapuskan rasuah, memberikan kemudahan, menumpu pada kos sara hidup, memselesakan rakyat-rakyat yang memerlukan bantuan seperti pesawah dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam peladangan, dan menumpu kepada pembangunan ihsan, modal ihsan yang saya lihat yang begitu bersungguh-sungguh, dan saya mengerti tentang derita mereka yang berlawan dengan beliau. Sebab dia tidak serasian yang apa yang telah Datuk Seri Anwar Ibrahim pamerkan. Dan inilah antara sebab utama. Yang pertama dah Datuk Seri dah sebut tadi. Yang keduanya kerana mereka tidak selesa, kerana legasi yang ada pada diri mereka itu tertimbus dengan cara automatik. Termasuk Mahathir. Dan inilah antara yang saya lihat kerisauan yang mereka hadapi pada waktu ini. Dan kerisauan ini sebenarnya memberikan manfaat yang luar biasa kepada rakyat. Itu yang saya berasa bukan keliru, tetapi berasa menyampah dengan sikap-sikap kepimpinan yang langsung tidak mengerti tentang nombor satu yang saya cakap pada ada persoalan pada Datuk Seri tadi itu berkenaan dengan selepas keabsahan. Permulaan daripada keabsahan yang telah pun disarankan ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Bukan saja dikritik oleh setengah pemimpin yang langsung tidak ada sikap kesopanan mereka yang berlaku dalam konteks untuk menidakkan apa yang telah disarankan oleh Majlis Raja-Raja, diangkat bagi mereka untuk menyelamatkan negara ini. Dan ini antara yang saya lihat bahawa mereka cuba nak jahanamkan dan merosakkan sistem yang kita telah amalkan selama ini mengikut perlembagaan. Dan itu antara sebab yang kita rasakan soalan daripada akan ataupun mereka cuba untuk melakukan atau mengusik ataupun menyinggung kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya, rakyat melihat apa yang telah berlaku dan rakyat boleh determine apa yang sepatutnya yang kita akan lakukan. Tak kira lah baju hitam ke, baju apa jadah gampang ke, tetapi yang saya fokus ialah rakyat tidak sebodoh yang mereka anggapkan. Baik, kalau kita lihat pada hari ini, tempohnya sudah pun melebihi sebulan Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ataupun lebih tepat saya katakan ketika kita bercakap ini adalah hari ke-35 Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Barisan Menteri Kabinet terbentuk. Timbalan Menteri Kabinet telah terbentuk. Prestasi Datuk Seri Anwar begitu ke depan. Banyak perkara-perkara yang dicapai. Namun, kita jangan lupa ketika Tun Dr. Mahathir dijatuhkan dalam Kerajaan Pakatan Harapan tempoh hari, numbers yang ada di dalam Parlimen pada ketika itu menyebelahi Tun Dr. Mahathir adalah lebih kurang sekitar 138, 139 kalau saya tak salah. Dan kedudukan Datuk Seri Anwar hari ini jauh lebih baik
kerana mencecah 148 ataupun two-third majority. Datuk Dolah berada dalam parlimen pada ketika itu. Ya. Dari segi senario itu, sebelum saya pergi balik kepada Datuk Seri Kamal, daripada segi senario itu, kerana Datuk Dolah berada dalam parlimen pada ketika itu, apakah mungkin tidak ada usaha, sebab Datuk Dolah dah pernah menyaksikan sebuah kerajaan yang punya majoriti 138. Ini bukan jumlah yang sedikit, malah Tan Sri Muhyiddin lebih rendah. Nak cakap pun malulah. 114, 113 sebab dia tak pernah sahkan jumlah. Belum pasti. Ismail Sabri juga, Datuk Seri Ismail Sabri juga begitu. Tetapi Tun Mahathir mempunyai jumlah yang agak tinggi, 138, 139 masih lagi mampu ditumbangkan. Datuk Dolah. Pertama sekali saya ingin menyinggung isu yang dekat dalam parlimen yang saya lihat pada waktu itu ialah Perdana Menteri itu sendiri, kabinet-kabinet yang ada dan memberikan blok yang dipanggil sebagai warlord yang ada dalam Dewan. Perdana Menteri membiarkan perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan mengutarakan pandangan beliau yang bercanggah dengan reform manifesto yang telah pun dipersetujui oleh Pakatan Harapan. Dan dalam Pakatan Harapan itu sendiri ada kelompok yang tamak haluba, yang gila kuasa, yang begitu gila memunggah apa yang ada untuk mengayakan diri mereka. Dalam waktu itu, Tuan Said, kita kena faham, waktu itu perjuangan yang ada kepada kepimpinan tidak diuji dengan kuasa dan wang ringgit yang mereka pertaruhkan. Pada waktu itu memang tidak terselah. Ketika dalam kuasa baru terselah bahawa inilah celaka sial haram jadah yang sekarang ini berlegar dalam kabinet kerajaan. Pada waktu itu, Menteri Dalam Negeri membiarkan kelompongan berlaku dan mengizinkan apa saja serangan dan juga perancangan mereka yang diketuai pada waktu itu Hamzah Zainuddin di pihak sebelah sini juga dan sebelah sana juga yang membuahkan perkara yang menjurus kepada tergugurnya kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu. Ini adalah punca sebab. Walaupun nombor yang besar, tetapi pemainnya itu telah mengkhianati dan tidak bermoral. Tetapi pada waktu ini, saya tidak berada dalam Dewan sebab saya tewas. Tetapi saya lihat bahawa waktu ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 148 yang konsisten. Kerana apa? Kerana setelah mendapat naratif daripada Kabahuduli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja, dan dalam kelompok yang ada ini mereka keberangkalian besar sedikit saja ada sikap pengkhianatan. Bukan semua, ada 3-4 kerat. Dan 3-4 kerat ini sebenarnya tidak boleh membersihkan satu ruang yang sepatutnya dikategorikan seperti langkah syaitan dulu, langkah syaitan yang dipelopori oleh kelompok walot-walot ni. Sekarang dalam kerajaan perpaduan, Said, tidak ada walot. Yang ada adalah kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, diseragamkan dengan kekuatan komponen-komponen yang lain dan dipayungi oleh Kabahuduli Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Berbeza dengan langkah syaitan dulu. Sekarang itu berbeza. Dan kita punya Perdana Menteri yang luar biasa. Dia punya komitmen tidak seperti mana yang sebelum ini, yang dilihat untuk menjaga kepentingan dan diwarnai kembali oleh keduanya, Tati Mayadin melantik Tak Tuharah menteri-menteri yang disambung pula oleh Ismail Sabri dengan lantikan-lantikan yang mengarut, yang langsung tidak mencerminkan solidariti kekuatan kabinet itu sendiri. Dan ini adalah perbezaan yang jauh berbeza di antara 2018 dan 2022 ini cukup dapat dilihat oleh perbezaan itu. Tetapi yang jelas ialah saya yakin dan saya percaya rakyat tidak mengizinkan. Sebab itu kita tengok ada program baju hitam. Tak berjaya. Nak pergi, saya tak nampak dekat parlimen melungguk macam mana kita memprotes sesuatu tindakan sebelum ni. Dan saya lihat bahawa ini adalah kekhawatiran, kerisauan, ketakutan yang dijelmakan oleh kepala-kepala ni yang memberikan banyak permasalahan yang menimbulkan syak sangka terhadap rakyat untuk mereka dilagakan. Dan ini tidak boleh berlaku dengan ketegasan
Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan ketegasan kabinetnya, dengan kekuatan komponennya. Saya yakin dan saya percaya, jangan kata debu, angin pun tidak memungkinkan ianya akan merosakkan suasana itu. InsyaAllah, insyaAllah. 148, jumlah yang agak besar. Perlu kita akui, penggabungan Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GPS, GRS berjaya mewujudkan satu kestabilan politik setakat ini. Persoalannya adalah Pakatan Harapan, musuh tradisi ni tu Barisan Nasional sejak puluhan tahun. Begitu juga Barisan Nasional, UMNO lah lebih tepatnya saya sebutkan begitu. Musuh tradisinya itu Pakatan Harapan, Parti Keadilan, itu musuh tradisi. Tetapi apabila keputusan rakyat mendahului segala-galanya, rakyat membuat keputusan yang akhirnya meletakkan semua parti politik perlu berlapang dada untuk menerima kerjasama. Satu kerjasama yang kita tidak pernah membayangkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan boleh duduk semeja. Pimpinan DAP, pimpinan Amanah boleh duduk semeja dengan UMNO. Boleh bekerjasama dalam keadaan government yang sudah pun bergerak hampir 35 hari. Kelihatan begitu, yalah, kalau saya nak sebut dalam segi grade saya boleh kata A lah setakat 35 hari ini. Persoalannya, Datuk Seri Kamal, kenapa UMNO memilih Pakatan Harapan? UMNO memilih Pakatan Harapan dia bukan keterpaksaan, tidak. Pertama-tama sebenarnya sering kali saya katakan apabila melihat gelagat, seandainya waktu Dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka yang di Pilihan Agong minta supaya Parti Harapan, kumpulan Pakatan Harapan bersama dengan Perikatan Nasional bercantum untuk membentuk kerajaan. Dan kita melihat ada kesombongan, ada keangkuhan pada Perikatan Nasional yang meninggalkan istana begitu saja. Dan UMNO melihat benda ini dalam keadaan yang tidak boleh dibiarkan. Satu, kalau biarkan begitu, memang kita in the limbo dan suasana yang tak menentu, rakyat akan terkesan. Yang kedua, apabila ia disarankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Perdana Agong, bagi UMNO, apa saja titah istana, kita tak boleh diangkat. Sebab jangan lupa, UMNO itu diasaskan, diwujudkan di istana. Dan pengasasannya itu dari awal lagi, UMNO itu adalah untuk mempertahankan Raja-Raja Melayu. Jadi bila Raja-Raja Melayu bertitah, UMNO akan akur. Dan yang ketiga, dia ada banyaklah dia punya cantuman ataupun keserasian itu. Dan yang ketiganya, sebab dulu pernah saya cakap Datuk Abdullah, UMNO dengan Parti Keadilan senasib waktu berlakunya pilihan raya yang ke-14, apabila adanya kesongsangan dalam politik, kesongsangan dalam demokrasi. Dulu pilihan raya 14, Parti Keadilan mengatasi Parti PBM. PBM hanya ada 13 kursi saja, tapi dia boleh overrule semua, menjadikan dia daripada menteri, keadilan kesepi. Dan waktu itu juga keadilan dikhianati. UMNO juga mengalami waktu yang sama. Dan kita melihat apakah kita akan meneruskan kesongsangan dalam demokrasi ini. Dan yang kelimanya, ini lima faktor ya. Yang kelimanya, keserasian antara Presiden UMNO dengan Presiden Keadilan. Kita melihat sebenarnya hari ini, apabila Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, saya melihat secara peribadi dari segi politiknya adalah antara cantuman UMNO dengan Keadilan. These are the two dominants yang membentuk kerajaannya. Bukanlah kita nak menyinggol parti-parti bersama dengan Keadilan, ya. Tidak, tetapi kita melihat mereka bersama jadi satu kumpulan dalam pasukan. Tetapi core-nya, ibunya adalah Keadilan. UMNO, core dalam Barisan Nasional is UMNO, ya. Dan dua figura ini, figura Datuk Seri Anwar Ibrahim, figura dari segi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mereka adalah satu DNA yang sama. Dan orang yang senasib, yang dihukum, yang difitnah, yang dijadikan diinaya oleh orang bernama Mahathir Mohamad. Sebab itulah berlaku benda begini. Dan saya melihat ini adalah satu perkongsian yang sukar untuk dipisahkan dari awal lagi. Saya cukup suka dengan perkataan keserasian. Ada pepatah di dalam politik mengatakan bahawa tiada kawan kekal dan tiada musuh kekal. Datuk Seri Kamal. Ya. Dari segi sudut pepatah itu tadi, adakah kerjasama ini berdasarkan keserasian yang disebutkan tadi, adakah kerjasama ini mampu bertahan lama? Saya melihat antara Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia as a one.
Sebab hubungan kedua mereka ini bukan terbina waktu nak membentuk kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula, dia disingkir daripada UMNO oleh Dr. Mahathir. Bukannya pimpinan yang lain. Kerana waktu itu UMNO dipimpin oleh Dr. Mahathir, dia yang mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Zaid Hamidi adalah orang yang saat dia memimpin UMNO Barisan Nasional. UMNO lah pesir. Waktu itulah UMNO nak diharamkan, UMNO nak dibubarkan oleh Dr. Mahathir. Jadi dua-dua nasib sama. Jadi kalau dua-dua ni nak merajuk hati, saya tak nampak lah. Takkanlah kali ini dah ada dalam kerajaan, dah jadi Perdana Menteri, dah membentuk kerajaan yang diwujudkan asas perpaduannya, nak merajuk hati. Nak merajuk hati untuk apa? Matlamat sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jiwanya jiwa rakyat. Sebab itu beliau mengatakan kerajaan hari ini masuk hari yang ke-25, 26. 35. Tak. Pembentukan kabinet tu. Kita sekarang hari 26. Hari ini hari yang ke-26, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui kerajaan yang mahu menangani derita rakyat. UMNO tentulah jiwanya, hatinya perjuangan untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Jadi kesaksian ini bukanlah boleh katakan there is no permanent friend and there no permanent enemy. No, saya tak nampak. Saya tidak nampak benda ini akan terjadi. Dan menjawab je soalannya sedikit tu, saya nak ulah tadi. Bila you mengatakan tadi, kenapa boleh runtuh walaupun 138 majoriti? Kerana waktu itu, penganjur kepada langkah Sheraton berada dalam kerajaan. Masa itu, Hamzah Zainuddin, menteri. Muhyiddin Yassin, menteri. Azmin Ali, menteri. Menteri-menteri ini boleh memberi mempengaruhi. Tapi hari ini takkanlah di kalangan menteri semua seimbang. Keadilan ada lebih kurang dalam 8 orang. UMNO ada 6 orang. DAP ada 4 orang. Amanah ada 2 orang. Ya. So jadi daripada PR Sarawak. Sarawak 4. So 4. Jadi keseimbangan itu macam mana nak memungkinkan berlakunya perpecahan? Dulu tidak. One-sided. Dan mereka ni menguasai kerajaan. Dia ada minister. Menteri ni dululah, tapi sekarang ni tidak akan lagi itu. Saya nampaklah apa yang mahu diwujudkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kali ini saya rasa ada perubahan yang cukup besar. Inilah yang dinantikan oleh rakyat sekian lama, for the past 20 over years, 20 tahun lebih. Ini keadaannya. Keseimbangan, itulah faktor kedudukan pengukuhan kerajaan pada hari ini. Saya nak patah balik sedikit daripada apa yang Datuk Seri Kamal sebelum saya pergi kepada Datuk Dollah. Tadi Datuk Seri Kamal menyebut bahawa UMNO mempertahankan Raja-Raja Melayu. Ya. Adakah tindakan Perikatan Nasional? Yalah, kalau seperti mana yang Datuk Seri Kamal sebutkan tadi bahawa kerajaan ini runtuh kerana ketiadaan keserasian. Datuk Dollah pula mengupasnya tentang simbol-simbol pengkhianatan dan alhamdulillah rahmah apabila keputusan pilihan raya telah pun memihak menghukum kepada semua mereka yang memunculkan langkah Sheraton ini tewas, dan kali ini mereka semua tidak ada di dalam kerajaan pada hari ini. Keserasian itu jelas. Pada pandangan Datuk Seri Kamal, kita lari sikit topik, kita pergi ke saat itu tadi. Adakah itu satu penderhakaan kepada raja yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin? Ataupun kebiadaban, ataupun apa istilahnya? Ya, ini dia antara budaya kita orang Melayu ni, dia melihat payung kuning ini, yang disebut-sebut sebagai payung kuning ini, ada daulahnya, ada daulatnya. Jadi apabila sesiapa saja yang mencetuskan suasana yang dilihat seolah-olah tidak menghormati istana, ini amat melukakan. Dan kita melihat, kalau dengar laporan, ini bukan saya bercakap, laporan tertulis, you juga pengamal media, dalam media mengatakan dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, beliau menolak saranan tuanku. No, I want to be the Prime Minister. Kau tak sedar diri ke? Engkau dengan 73 kursi aja kau ada. 73 waktu itu. That matter of time, 73. Kau boleh ketepikan begitu saja orang 82 kursi. Di sini saya melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mematuhi. Dia diam waktu itu. Gambarannya lah. Beliau tunduk. Tenang itu adalah kuncinya. Ketenangan adalah kuncinya. Itulah ketenangan beliau menerima kerat. Jadi bagi saya lah, orang Melayu ni, dulu orang kata, kalau you melanggar daulat raja ni, sopak badan. Sopak ni, terpaksa cari air liu, tuanku, raja simbah balik. Sekarang ni, Perikatan Nasional, bukan saya lopak, mereka sendiri pun sekarang dalam berantakan. Kenapa? Kerana keangkuhan dan mereka tidak langsung menghormati istana.
dan istana dipermainkan. Ini kepantangan orang Melayu. Saya sebagai orang Melayu, sebagai mewakili veteran UMNO, kita tidak boleh menerima sesiapa pun yang cuba memperkotak-katikkan istana. Pada kita, istana itu adalah segala-galanya pada orang Melayu. Inilah payung mahkota yang memayungi negara kita. Jadi tindakan itu saya melihat. Sebab itu saya yakin Datuk Seri Zahid Hamidi juga bersetuju untuk menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim, melihat bahawa bagaimana beliau begitu susilanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni saranan Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Itu pun belum selesai lagi. Tengok mulia murninya hati Sri Paduka Baginda Pertuan Agong. Baginda tidak terus mengumumkan. Baginda memanggil mesyuarat raja-raja Melayu. Kerajaan perpaduan hari ini kena disedari, bukan hanya saranan daripada Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, tetapi juga dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Artinya keseluruhan raja-raja Melayu merestui kerajaan ini. InsyaAllah. Setuju. InsyaAllah, saya yakin. Ya, saya. Ini adalah kerajaan yang di-Pertuan Agong, kerajaan yang disaran oleh yang di-Pertuan Agong, dan insyaAllah kerajaan ini mendukung aspirasi dan pandangan yang di-Pertuan Agong dan akan terus mempertahankan institusi raja-raja. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada lebih kurang 1,000 lebih yang sedang mengikuti live kita. 2,000 lebih. 2,000 lebih. Sudah pun meningkat 2,000 lebih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sedang mengikuti secara live. Saya nak minta tolong. Tolong sharekan live ini supaya lebih ramai yang akan melihat lagi live ini. InsyaAllah Studio Dahsyat akan terus membawakan program ini secara mingguan ataupun dengan lebih kerap seperti mana topik-topik pada malam ini. Saya nak pergi kepada Datuk Dolah. Soalan kita nak pergi ini soalan yang saya tahu sebenarnya ramai dekat dalam penonton kita malam ini nak bertanya-tanya. Kerjasama pada hari ini penjajarannya adalah melibatkan kerajaan persekutuan dan negeri. Kita menyebut bahawa ini kerjasama politik di peringkat kerajaan. Adakah mungkin kerjasama politik boleh dibentuk di peringkat parti? Datuk Dolah. Terima kasih. Ni soalan ni memang berliga banyak di dalam Facebook saya dan sebagainya. Yang sebenarnya apabila kita telah mewujudkan ibunya dah ada. Bila ibunya dah ada, maka bapaknya sudah pun berada dalam posisi bersiap siaga. Anak-anak itu insya-Allah akan dilahirkan dengan keadaan yang cukup sempurna. Maka saya yakin dan saya percaya persekutuan telah terbentuk dengan persefahaman dipayungi oleh Kebahaduli Tuanku Yang Pertuan Agong. Sudah tentu ianya akan berlegar kepada negeri dan seterusnya berterusan masa depan. Saya nak beritahu dalam konteks kita bukan Pak Nujung Syed tapi jajaran yang kita maksudkan, kemah besar yang kita bicarakan ini, sudah kami bicarakan sebegitu lama sebelum PKP. Alasannya ialah, saya ulangi kembali, iaitu ketika berlakunya pengkhianatan di peringkat UMNO, Barisan Nasional, dan pengkhianatan berlaku di peringkat Pakatan Harapan. Dan apabila perkhianatan itu telah dijelmakan, maka kerusingan waktu itu ialah tidak akan berada satu posisi pun komponen yang akan menterajui secara simple majority. Yeah. Dan pada waktu itu kami bicarakan soal jajaran baru, perkongsian yang dengan pergabungan pada waktu itu, dan hari ini dipanggil perpaduan. Alhamdulillah, walaupun kami diserang, tetapi saya yakin itulah suasana yang dilihat akan berlaku. Begitu juga masa depan. Berbalik pada soalan, apakah ianya boleh dilakukan? Insya-Allah terbaik. Sebab kita ada mekanisme bagaimana kita nak memastikan bahawa rakyat ini tidak terdorong dengan perpecahan. Ya. Rakyat ini tidak derita dengan pergelutan politik yang tidak ada haluan. Dan ini tidak berlaku kepada kerajaan persekutuan sekarang. Maka saya yakini bahawa selepas ini PRN akan berlaku. Dan kita akan lihat seperti mana berlakunya pilihan raya di Padang Serai. Barisan Nasional beri laluan kepada Pakatan Harapan. Begitu juga di Pahang, yang mana kita bagi laluan kepada Barisan Nasional, dan akhirnya persimbangan itu menunjukkan bahawa inilah reaksi yang akan berlaku insya-Allah pada PRN-PRN yang negeri-negeri yang terbabit dalam pemilihan yang akan datang. Ini tidak boleh dinafikan.
Jangan dia kata keberangkalian itu berlaku. Kita dah kena faham bahawa kocakan politik pada komponen tertentu, saya tak mahu menyinggung Barisan Nasional, UMNO. Tetapi apa yang saya lihat bahawa perpecahan yang saya nampak berlaku itu ialah disebabkan oleh ketakutan mereka. Dan Zahid, Datuk Seri Dr. Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dilihat akan dicabar. Kerana ini akan berlaku untuk mereka menarik ataupun untuk menguasai kembali seperti yang berlaku di Sheraton. Tetapi saya ulangi sekali lagi bahawa perkara ini sebenarnya tidak berbeza. Waktu itu berbeza dengan sekarang. Tidak boleh diambil pendekatan yang sama. Sebab itu saya yakini bahawa komponen antara perpaduan kerajaan perpaduan ini di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan di peringkat negeri sudah pun bibit-bibit kemesraan untuk melakukan satu kekeluargaan yang baru telah pun berlaku. Di Selangor ditawarkan begitu. Di Negeri Sembilan pun ditawarkan begitu. Di Melaka pun ditawarkan begitu. Di Johor saya tahu dengar berita macam tu. Sebab Johor ni dia sepi sikit. Dia tak ada pilihan. Tak ada pilihan raya. Bukan. Dia kekeluargaan itu. Kekeluargaan itu. Jadi melihat daripada perkembangan termasuk Penang, kekeluargaan itu telah dicetuskan dengan cukup selesa. Dan apa yang saya nampak ialah kejernihannya seperti mana yang Datuk Seri Kamal Amir bicara tadi itu ialah kepimpinan, topok kepimpinan itu dilihat begitu mesra, objektif yang sama, iaitu untuk masa depan negara. Dan saya lihat bahawa pergabungan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri itu sendiri bercetus kepada jajaran yang dilihat untuk membolehkan kita bekerjasama untuk menidakkan kepimpinan yang bobrok, yang melakukan fitnah keterlaluan, yang menjadi pengkhianatan kepada agama bangsa walaupun dilihat mereka mewar-warkan, mereka mewakili parti agama ataupun parti Melayu, tetapi sebenarnya mereka itu adalah komponen yang songsang, fikiran yang begitu dungu, yang langsung tidak memikirkan agama, bangsa dan negara. Itu sebab saya yakini bahawa objektifnya sama, naratifnya sama, kedudukan posisi dalam keadaan persekutuan yang sama dengan dipayungi oleh Kebahaduli yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja. Saya yakin dan saya percaya PRN ini insya-Allah kita berlapang dada, kita akan mengadakan satu keluarga besar dan jajaran yang kita maksudkan 3 tahun yang lalu akan terlihat sinarnya. Terima kasih. Datuk Dolah, kalau kita lihat kedudukan tsunami politik utara, berat untuk saya sebutkan tapi ini berlaku. Tsunami politik utara memihak pada Perikatan Nasional. Perlis misalnya, Kedah misalnya, pertembungan kita di kerusi yang terbaru, alamak dah lupa. Di parlimen yang terbaru yang kita lawan. Padang Serai juga memihak kepada Perikatan Nasional. Datuk Dolah menyebutkan ada possibility untuk kita menunjukkan penjajaran baru dari segi interpolitik yang akan berlaku pilihan raya negeri yang paling hampir. Kita tidak boleh menolak Kelantan, Terengganu, Kedah. Sama ada mereka akan buat dahulu ataupun bersama dengan kita, ia pasti akan berlaku. Datuk Dolah, adakah penjajaran baru politik ini akan boleh menamatkan siri tsunami politik di Kedah itu? Dia tsunami ni dia sebenarnya berlakunya propaganda fitnah yang keterlaluan. Bila kita tengok daripada TikTok yang jadi buat. Dia kata bila kita Pakatan Harapan memerintah akan berlakulah pemerintahan Yahudi, Kristian. Lepas itu berlakunya lah jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Lepas itu pula esok anak pakai skirt. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah 36 hari menjadi Perdana Menteri. Adakah orang pergi sekolah pakai skirt? Adakah orang Yahudi memerintah negara ni? Ini kemenangan, gelombang kemenangan mereka itu sebabkan fitnah yang keterlaluan. Itulah kesialan yang ada kepada pilihan adu yang ke-15 yang disuntik oleh Perikatan Nasional yang jelas-jelas membawa fitnah keterlaluan. Itu sebabnya saya tidak terperanjat bila saya tewas di kapal. Saya berinteraksi dengan beberapa pengundi anak muda. Dia kata kami nak negara kami ini diperintah oleh Islam.
Kerana kami tak mau kami negara Yahudi, kami tak mau jadikan negara Kristian, kami tak mau jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Ni apa punya sial. Saya kata baca ini pun dianggap sebagai satu naratif untuk memilih wakil ataupun memilih ketua dalam satu kawasan disebabkan oleh masalah propaganda yang celaka ni. Dan saya 36 hari tidak ada kedapatan fitnah-fitnah itu menjadi kenyataan. Dan itu antara sebab saya yakin anak muda akan terbuka minda mereka dan akan melihat bahawa ini semua adalah propaganda celaka yang menyebabkan merosakkan otak-otak anak muda ni. Dan inilah yang membuat keputusan bila PRN berlaku dalam masa dekat ini, saya yakin dan saya percaya. Sebagai contohnya, apabila berlaku banjir, mana bagi pemimpin Perikatan Nasional yang kita lihat sekarang ini betul-betul lumus. Kerajaan perpaduan ini betul memberikan bajet turun pada memberikan kemudahan kepada semua masa-masa banjir. Berasa cukup sempat mengeluarkan bajet yang baru untuk memastikan rakyat tidak derita secara mengeluarkan dasar kerangka yang baru untuk memastikan bahawa berpuluhan tahun derita mereka tidak dapat pengubatnya. Hari ini apa berlaku? Sebab itu saya yakin saya cukup yakin rakyat semuanya, anak-anak muda khususnya tidak akan boleh menerima keadaan fitnah yang mereka lakukan. Macam-macam. Mana ada Perdana Menteri yang tak ada gaji, tak mau kereta mewah, bagi istana Perdana Menteri itu digunakan sebagai markas pendidikan agama. Begitu juga dengan pertukan-pertukan segerakan kepada rakyat marhen yang begitu luar biasa. Segera mengambil keputusan. Sampai saya ditanya oleh satu orang kawan sahabat, dia kata, beritahu Datuk Seri itu laju sangat. Dia kata, memanglah laju sangat sebab dia nak menolong rakyat. Dia nak menolong rakyat untuk memastikan derita rakyat itu dirasai dan segera diubati. Dan ini yang berlaku. Tetapi mereka sekarang menyerang macam-macam. Macam-macam menyerang pun saya tengok pun tak ada pembantu pun. Solusi tak diberi. Yang diberi ialah fitnah Abu Donda. Itu pula cuba propaganda yang dikeluarkan oleh mereka ini ialah untuk memperlekehkan Perdana Menteri dan barisan kabinet mereka. Tetapi saya nak bagi maklum pada yang mendengar sekarang ini, kita dalam keadaan landasan yang benar. Negara sekarang ini sudah berada dalam keadaan yang cukup derita. Dengan hutang yang melebihi 1.2 trilion. Oh, dahsyat. 1.2 trilion. Kita telah ada barisan kabinet Perdana Menteri yang sudah mengaturkan naratif mana yang hendak dibawa. Inilah doa mereka-mereka yang telah dizalimi. Dan doa-doa mereka yang telah dizalimi ini diangkat oleh Allah, diletakkan betul-betul di tempatnya tersait 24 tahun berlalu. InsyaAllah saya yakin negeri-negeri bila beradakan pilihan raya di Kelantan, Terengganu dan Kedah, InsyaAllah pengundi anak muda dia tidak akan melakukan kesilapan kali yang kedua. Ingat, tidak akan berlaku patukan ular ke lubang yang sama untuk kali yang kedua. Seringkali dilaungkan atau diingatkan oleh almarhum Tuan Guru Nek Aziz. Alhamdulillah, itu dia pandangan daripada Datuk Dolah. Fitnah dan propaganda itu salah satu faktor yang menyebabkan segelintir daripada rakyat ataupun pengundi mungkin terpengaruh. Dan perkara ini tidak boleh kita nafikan bahawa ianya berlaku dan ia masih lagi diteruskan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang mahu melihat bahawa kerajaan yang stabil perlu ditumbangkan dan mereka masih meneruskan propaganda dan fitnah ini. Datuk Seri Kamal, bagaimana caranya untuk kita melawan propaganda dan fitnah ini? Ini orang yang pakar untuk jawab. Sila. Saya melihat begini Tuan Syed. Dulu fitnah itu boleh melanda apabila rumah tangga itu berantakan. Kalau rumah tangga kita dan keluarga kita ni berpecah belah, adik-beradik bergaduh, suami isteri bergaduh, mudah fitnah itu masuk. Tetapi hari ini, dua parti ini, Parti Keadilan dan Parti UMNO, Parti Keadilan telah pun melakukan islah kepimpinannya. Mereka yang bernama pengkhianat, mereka yang tidak lagi berterima kasih apa semua itu telah jauh tersingkir. Tak ada lagi dalam Parti Keadilan. Islah kepimpinan dalam Parti Keadilan telah pun dinyahkan. Saya tak nak sebut nama-nama itulah, tapi you sendiri tahulah you orang keadilan. Tetapi bagi kami di UMNO, kita sedang dalam proses untuk melakukan islah kepimpinan
Sebab itu saya berkeyakinan dalam usaha mereka menabur fitnah apa semua, tidak akan berjaya selagi rumah UMNO ini dapat diperkukuhkan. Selagi tidak ada perbalahan sama-sama sendiri. Dan yang paling penting kita akan menghadapi dalam masa 4-5 tahun, 4-5 bulan mendatang ini, apabila akan ada pemilihan di peringkat cawangan, di peringkat bahagian dan sebagainya, inilah yang akan menghakiskan segala fitnah. Bila kita dalam keadaan yang stabil, yang tidak ada lagi berantakan sama sendiri, dan kepimpinan dengan berjalan, saya ingat tak ada masalah. Waktu itu kita akan melihat bagaimana UMNO yang aman, tenang, tidak ada lagi pengaruh warlord, dan keadilan juga dah tak ada dah warlord dalam keadilan. Saya tak nampak kepimpinan dalam keadilan ada warlord, tak ada. Saya tak nampak Datuk Saifuddin Nasution itu orang yang kaya raya. Saya tak nampak orang Rafizi kaya raya, baru kempen dengan gunakan lori saja. Saya tak nampak orang macam Fahmi Fadil yang di Lembah Pantai kaya raya. Dan kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, macam mana kata Datuk Seri ini Abdullah, tak ambil gaji pun. Kak Wan, kipasnya dia lah, kipas je kan. Tetapi dalam UMNO kita masih ada warlord, dan inilah sedang kita lakukan untuk mengenepikan melakukan islah dalam kepimpinan. InsyaAllah jika dua-dua ini sealiran, tak ada masalah. Sunyilah kita nanti daripada segala fitnah, dan sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Abdullah bahawa kita akan mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya negeri yang akan datang di 6 buah negeri. Sama ada berlaku tsunami di utara, sama ada tsunami di selatan, tsunami di pantai timur. Saya katakan ini tsunami itu hanyalah ciptaan melalui fitnah dan sebagainya. Dan waktu itu saya yakinlah, saya amat berkeyakinan, kita rakyat juga, ini terpulang, bila rakyat tengok rumah tangga tenteram, rumah itu cantik, tak ada lagi anak-anak, tak ada parasit, tak ada anjing-anjing gila yang menyala, orang datang seronok, maka dia akan mengundi kerajaan perpaduan ini. Itulah yang saya lihat saya. Saya suka ayat itu, pengukuhan di dalam rumah tangga. Tetapi saya juga suka apabila Datuk Seri Kamal menyebut soal parasit dalam rumah tangga. Realiti politik, mana-mana parti politik, tentu ada golongan berhaluan kiri yang sentiasa mahu menjatuhkan kepimpinan sedia ada. Dan kalau kita lihat, pertembungan di dalam UMNO seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Kamal tadi, akan berlangsungnya pemilihan UMNO dalam tempoh 3-4 bulan ataupun kurang 3-4 bulan daripada hari ini. Dan tentunya intention ataupun niat mereka yang akan menjatuhkan kepimpinan UMNO sedia ada bertujuan juga untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Datuk Seri Kamal, adakah potensi kerajaan itu tumbang apabila kepimpinan UMNO itu dicabar, dan adakah mungkin Datuk Seri Zahid akan dicabar? Sekiranya islah ini berjaya, Datuk Seri Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO, kerajaan tidak boleh ditumbangkan. Tetapi seandainya puak-puak gerombolan baju hitam ini berjaya mengusir pimpinan UMNO di daripada tingkat 38, maka besar kemungkinan dia boleh berlaku. Kerana berasaskan pada 148, tolak 30, tinggal 118. Dengan 118, mereka cuma cari lebih kurang dalam 9 orang. 9 orang, mana-mana wakil-wakil rakyat, ahli parlimen. Bukan saya nak menuduh mana-mana ya, tetapi daripada tidak akan berlaku daripada Parti Keadilan. Tetapi besar kemungkinan ini boleh berlaku di negeri sebelah ini Sabah dan Sarawak. Kalau dibeli, sebab Sabah dengan ini biasalah dengan insiden lompat-melompat ni. Kalau itu berlaku. Tapi kalau paksinya UMNO ini, sebab itu saya selalu mengatakan, it is not the buckle that fastened. It's not the buckle that joined, but the hyphen that joined. Bukanlah pending itu yang mengukur, tetapi sendi itu yang mengikat. Jadi dalam keadaan politiknya begitu, saya katakan ini terminologi ini selalu digunakan oleh peguam-peguam. It's not the buckle that joined, but the hyphens. It's not the buckle that fastened, but the hyphen that joined. Bukanlah pending itu yang mengukuh, mengikat, tetapi sendi itu. Sendinya terletak pada UMNO ini. Kalau kepimpinan UMNO di tingkat 38 ini diganggu gugat, maka besar kemungkinan itu berkemungkinan. Tetapi selagi rakyat melihat, warga UMNO, saya tak yakin warga UMNO yang saya potong Datuk Seri Kamal di situ. Maksudnya daripada segi apa yang Datuk Seri Kamal cuba sampaikan, ada terdapat usaha untuk mengganggu gugat kepimpinan UMNO dan mengganggu gugat kerajaan perpaduan? Ini memang serangan sekarang ni, mereka nak menyerang di kerajaan perpaduan tak dapat. Untuk menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, saat ini rakyat sudah gembira.
adalah memang lawan kita isu telur lah, minta supaya kepala wan sebenarnya pekerja lah. Masih ada ketidakpuasan di situ, tapi sedang ditangani oleh kepimpinan hari ini. Tetapi serangan itu dialihkan kepada UMNO. Oh, hebat. Bukan sikit-sikit. Saudara saya, dia akan terkejut. Kalau masa mengundi pilihan raya dulu tu, kita tengok ustaz bagi duit, walaknya tu. Wabilah pasal, bai'ahnya tu, bagi duit. Dalam UMNO ni, sampul putih. Di tiap-tiap bagian. Tetapi saya berkeyakinan, ahli akad Rombi dah tahu dah. Sebab itu besar kemungkinan, wolok-wolok dalam UMNO ini akan disingkirkan. Penyingkiran ini akan berlaku secara besar-besaran, sebab rakyat dah muak. Sama akhirnya, hanya kerana RM1,000, hanya kerana RM500, rakyat menderita selama 5 tahun. Ini mereka tak akan terima lagi dah. Saya berkeyakinan sebab ramai kawan-kawan saya bagi tahu pada saya, dia kata, bagi tahulah pada Datuk Zahid, jangan risaulah. Cuma, saya kata kan, Datuk Seri Zahid ni, orangnya semalam saya dah cakap, dada dia tu 3 ekar ke 4 ekar, tak tahulah, berlapang sangat dadanya tu. Terima. Sedangkan kita kena pasti, warga UMNO kenal 5 watak-watak dalam UMNO ini yang mereka mahu singkirkan. Sebab tu mereka menulis dalam Facebook, tulisan dan sebagainya. Mereka menuntut agar Presiden segera menyingkirkan kepala-kepala yang nak menjatuhkan beliau. Inilah kepala-kepala yang matlamatnya nak menjatuhkan kerajaan perpaduan. Inilah kepala-kepalanya yang tak sealiran dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana di belakang mereka, at the back of them, sekarang ni ada wagon-wagon tertentu. Ini yang saya cakap tuan-tuan, Saudara Syed. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan impiannya, iaitu ini negara hukum. Ini bukan negara rimba. Kita akan menegakkan hukum. Berderet pemimpin daripada yang wolok-wolok ni akan berada di mahkamah. They are the real court cluster. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Datuk Kamal. Kalau kita lihat kedudukan sekarang, kestabilan, kekeluargaan di dalam UMNO, dalam keadilan, dalam DAP, dalam amanah, dalam Pakatan Harapan, itulah kuncinya pengukuhan. Bagi pihak Pakatan Harapan, kita dah pun selesai pemilihan parti dan insya-Allah kita telah pun kukuh. UMNO akan memasuki pusingan ini dan tadi disebut oleh Datuk Seri Kamal bahawa akan ada usaha untuk mengganggu-gugat kestabilan itu. Tetapi Datuk Seri Kamal percaya bahawa usaha itu boleh ditangani, boleh dikekang dan boleh dilawan. Datuk Dollah, kalau katakanlah terdapat usaha begitu berlaku di peringkat UMNO, apakah Pakatan Harapan akan apakah pandangan Pakatan Harapan terhadap perkara itu sebagai salah seorang pimpinan Pakatan Harapan? Sebenarnya sebab itu pentingnya kepimpinan UMNO itu berada dalam posisi yang sepatutnya. Kalau berlaku perubahan, ianya akan berlaku baliklah jual beli dalam komponen. Sebab ni atau lepas parti telah diwujud, kalau komponen itu keluar beramai-ramai dibenarkan. Individu saya tidak boleh, dia perlu dikosongkan. Ini bagus. Jadi ini memberi isyarat bahawa Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamid ini perlu strong enough to make sure that the component of UMNO itu dikuasai oleh beliau. Kalau tidak, ia berlaku baliklah seperti sebelum ni. Satu penggal 3 Perdana Menteri. Dan jangan lupa bahawa ianya macam mana sekalipun berbalik kepada jual beli setiap polling itu masih lagi dalam keadaan terbuka. Dan kalau ianya dapat daripada keputusan pertandingan UMNO besok ini akan juga mengurus kepada keadaan persekutuan. Dan ini sebenarnya tidak sihat. Jadi saya yakin dan saya percaya bahawa mereka-mereka yang terlibat, pemain-pemain untuk membuat pemilihan, itu sebenarnya lebih matang. Jadi saya tidak mau campur banyak urusan UMNO. Sebab saya bukan ahli UMNO. Sebagai orang luar, sebagai orang luar, saya orang luar, Datuk Dollah orang luar. Pandangan Datuk Dollah tadi mengatakan bahawa kepimpinan UMNO sedia ada, mesti dipertahankan kerana kerajaan perpaduan akan dipertahankan. Dia dalam hukumnya Tuan Syed dia panggil wajib. Ini bukan lagi sunat, harus, wajib. Dan kalau wajib itu, maka kalau dia tidak mengikut apa yang disasarkan, maka kepincangan dan kemudaratan itu akan mencetus berulang baliklah sejarah 1/3 Perdana Menteri, ada 2 ataupun 4 Perdana Menteri. Ianya boleh berlaku dan amat mudah diceritakan. Tapi pada waktu sekarang, saya yakin dan saya percaya
bahawa kematangan ahli-ahli UMNO, kita nampak pada luar, akan tidak mengizinkan seperti mana titah kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk melihat kerajaan perpaduan ini stabil, kuat, mantap dan kukuh itu berjalan 5 tahun prosesnya. Dan itu juga dialukan oleh beberapa kebawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Tuanku Yang di-Pertuan Timbalan Yang di-Pertuan Agong pun bicaranya sama. Tuanku Negeri Sembilan pun begitu sama. Jadi itulah antara Selangor pun begitu. Kebawah duli yang Maha Mulia Sultan Selangor pun bicara soal kestabilan politik, kejenihan dalam memastikan harmoni itu bangsa itu tidak dicetuskan, perbalahan yang kita tengok waktu ini. Sebab tu saya menambah apa yang Datuk Seri Kamal Amir bicara soal fitnah yang dibawa itu. Sebenarnya itulah perkara-perkara yang perlu ditenangi sekarang, yang tidak boleh dikompromi. Hukum mereka yang bawa fitnah itu, berdakwa mereka dan penjarakan mereka kerana mereka perosak bangsa, agama dan juga negara ini. Dan ini tidak diulangi ke bawah duli raja-raja. Tidak takut melihat perkembangan sekarang ini. Gusar dengan keadaan yang berlaku, perpecahan perpaduan yang ada pada waktu ini. Dan itu adalah isyarat bahawa keputusan balik pada UMNO ini amat penting untuk melihat kestabilan politik yang telah dituntut oleh kebawah duli raja-raja itu tidak dicemari dengan kelojohan, kegopohan, kerakusan oleh pihak-pihak lot-lot yang ada pada hari ini. Itu yang kita maksudkan dengan perimbangan antara hubung kaitnya di antara kebawah duli yang majlis raja-raja itu dengan kepimpinannya ada. Baik, kita sudah pun menghampiri 1 jam siaran kita. Sudah pun beribu yang sedang menonton kita. Saya nak ucapkan terima kasih. Teruskan share, teruskan berkongsi siaran ini supaya lebih ramai mendapat manfaat tentang pandangan-pandangan yang telah dikemukakan dua ahli panel kita. Sebelum saya pergi kepada rumusan, saya nak tanya satu soalan kepada dua ahli panel yang sama. Kedua-duanya hampir bercakap soal pengukuhan. Kedua-duanya juga bercakap soal adanya usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Maksudnya kedua-dua ini hampir sama bergerak. Ada pengukuhan, ada juga usaha menjatuhkan kerajaan. 35 hari Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Kestabilan politik yang tidak pernah kita lihat hari ini kita capai. Sekurang-kurangnya isu 3 Perdana Menteri sebelum ini untuk setakat ini kita yakin itu tidak berlaku. Soalan saya kepada kedua-dua ahli panel, kita mulakan Datuk Dollah dulu. Adakah keperluan kerajaan hari ini untuk mengikat satu kerjasama dengan pembangkang seperti CSA, MOU, seperti mana Pakatan Harapan membuka belapang dada mengikat MOU dengan Datuk Seri Ismail Sabri dengan erti kata pengukuhan ataupun mungkin CSA ataupun apa saja istilahnya. Datuk Dollah. Ya, seperti mana yang hujah ahli-ahli parlimen hari pertama apabila keabsahan itu diangkat. Melihat daripada cadangan dari bicara mereka memerlukan satu toleransi politik dan kata-kata luar kepimpinan komponen-komponen pembangkang sudah menjernihkan keadaan yang dikusutkan oleh Tan Sri Mahyadin di istana pada hari pertama ketika bawah di Tuanku menjemput untuk ahli ketua-ketua parti untuk dizahirkan untuk menubuhkan kerajaan. Dan melihat daripada perkembangan yang sebelum ini, mengambil contoh Memorandum of Understanding yang telah dibuat pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri dan melihat perkembangan sewaktu dengannya, saya berpandangan bahawa lapang dadanya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu jelas apabila dia mengutarakan soal kestabilan untuk diundang keseluruhannya. Tetapi kenampakan kebongkakan dan kesombongan parti-parti Perikatan Nasional ini sudah dicerminkan pada peringkat awal. Kalau dilihat daripada keberangkalian bolehkah berlaku? Saya dengan tegas mengatakan boleh. Sebab ini perkara untuk demi negara dan demi untuk memastikan bahawa negara ini terbina semula daripada berlakunya pemburukan sebelum ini. Dan naratifnya di bawah itulah tuntutan rakyat.
dan rakyat melihat daripada perkembangan yang berlaku. Sebagai contoh beginilah, Barisan Nasional lah, dia dengan Pakatan Harapan ini digabungkan satu, sudah sokongan popular vote sudah melebihi 66%. Dan sebenarnya, jadi ini adalah isyarat mengatakan bahawa mengapa tidak dibuat seperti mana kerajaan yang dipanggil perpaduan itu merangkumi keseluruhannya. Bagi saya itulah cara yang terbaik untuk kita nak memastikan bahawa negara ini dijamin integritinya, dijamin masa depannya. Dipastikan bahawa ia tidak dilopongkan oleh anasir-anasir jahat yang berlaku sebelum ini, dipanggil langkah syaitan atau langkah syaitan ini berulang. Dan ini adalah antara yang berlaku atas reference yang telah pun dibuat sebelum ini. Saya yakin itu boleh dilaksanakan. Bagi pandangan saya itu yang terbaik untuk kita nak memastikan bahawa negara ini tumpuannya satu, untuk kita bina semula negara ini, dan kita untuk buat perjanaan untuk memastikan negara ini terkeluar daripada berlakunya negara yang lemah, negara yang tak ada integriti, yang syarat dengan masalah jenayah, dengan keberbagaian yang tidak langsung didokong oleh pelaksanaan penguasaan. Tapi sekarang ini kalau semua sekata sehati, sejiwa mengatakan bahawa rasuah salah, mengatakan pembohongan, fitnah itu tidak boleh diamalkan untuk memastikan bahawa rakyat sentiasa hidup dalam keadaan aman damai, insya-Allah MOU akan tercetus. Kalau masih ada niat kepala otak nak menjahanamkan bangsa, nak menjahanamkan, jadikan kudaan tunggangan agama, maka tidak memungkinkan MOU itu terlaksana. Itu adalah syarat wajib yang harus dipegang oleh semua kepimpinan yang ada dalam negara ini untuk demi agama, bangsa dan negara. MOU atau CSA, Datuk Seri Kamal? Saya melihat saudara Syed ni dalam live view sepanjang musim KP-KP Pilihan Raya ni, rupanya orang yang ada wishful thinking. Impian dan harapan yang tidak mungkin tercapai. Bagi saya, apa-apa pun kalau mahu ada perjanjian, asasnya mesti ada keikhlasan. Waktu CSA ataupun perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh Pakatan Harapan dengan Datuk Ismail Sabri waktu itu, matlamatnya adalah untuk menyelamatkan. Kerana waktu itu suasana Datuk Ismail Sabri dalam keadaan yang rapuh, cukup rapuh, yang diragui 114 ini majority SD. Kan? Dalam keadaan kerapuhan itulah keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Lim Guan Eng, bersama dengan saudara Abang Mat Sabu, mereka menandatangani perjanjian ataupun persefahaman tak akan ganggu. Kerana ini menyantuni, sekali lagi balik pada istana. Istana kata jangan diganggu, wujudkan kestabilan. Jadi, tetapi sekarang ini, saya meminjam pula kata saudara Datuk Abdullah tadi, dia kata CSA ni apakah prinsip asasnya kalau kita nak menangani masalah rasuah, kita nak menangani kebejatan politik, nak menangani kebobrokan dalam kepimpinan, apakah ada di jiwa mereka yang di peringkat Perikatan Nasional? Itu persoalan saya pada saya. Begitu juga kalau tengok keangkuhan. Bila ada keangkuhan, di mana ada keikhlasannya? Ya, dari awal lagi pembentukan kerajaan ini yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Perdana Agong, berdamailah. Dia angkuh. Bagaimana mungkin tulis tak setuju tu. Saya tak Saya setuju. tak setuju. Macam mana mungkin? Sebab saya kata tadi, ini adalah wishful thinking. Bagaimanapun, bagi saya, rakyat yang akan menghukum. Ya, yang paling penting sekarang ni, things must move on. Akhirnya, orang yang kalah ini akan mengikut kita. Asal-asal sekarang ni, memanglah ada kebongkakan. Aku dapat lebih banyak daripada kamu. Aku punya lebih, orang ni lebih. Lama-lama nanti berakhirlah. Saya lihat seandainya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan, menangani derita rakyat ini, ditangani, disantuni sebaik mungkin. Rakyat tidak ada menderita. Saya ingat dia orang macam ritik pulang petang lah. Itu saya. Amin, amin. Syukur Alhamdulillah, kita pun menghampiri 1 jam. Pelbagai topik telah dibicarakan. Pelbagai perkara telah dikupas. Kita hampir sampai ke penghujung rancangan. Namun, ini bukan forum yang kedua, ini bukan forum yang terakhir. Akan banyak lagi forum-forum seperti ini yang akan Studio Dahsyat bawakan kepada anda dalam segmen Borak Dahsyat. Datuk Dola, sebagai rumusan sebelum kita berakhir, silakan.
seperti mana yang berlaku pada hari ini. Keterampilan, credibility yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim didokong oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, begitu juga dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fazila, menunjukkan bahawa dengan barisan kabinet yang ada, dengan komitmen mereka, dengan strengthened polisi yang mereka ada, tanpa menggunakan manifesto yang fokus kepada manifesto mana, hanya satu saja yang ada ialah naratif untuk memastikan jaminan rakyat itu dibela dan diberikan hak mereka, dan mengundang pendapatan yang lebihan untuk memastikan bahawa rakyat semua diraikan seperti mana yang telah dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya dan yakin selepas ini para pelabur akan datang berpusu-pusu ke negara kita disebabkan oleh integriti kepimpinan. Saya tersentuh apabila program di India, Amitabh Bachchan dalam multi-millionaire, saya disebut siapakah Perdana Minister negara Anwar Ibrahim daripada negara mana. Saya melihat daripada perkembangan bila mana berlakunya perhubungan komunikasi dengan antara negara-negara luar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin dan saya percaya negara ini insya-Allah boleh diselamatkan dengan syarat kita berdoa, kita memberi kesungguhan penuh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan barisan kepimpinan mereka dan kepimpinan beliau untuk memastikan jaminan masa depan rakyat itu insya-Allah akan mendapat buah hasil yang baik. Dan saya terima kasih di atas apa yang telah dilakukan oleh kerajaan perpaduan pada hari ini, yang menjurus kepada kebajikan dan kebaikan yang rakyat nikmati setakat ini. Dan saya yakin akan berlaku banyak produk-produk yang akan ditunjukkan oleh Menteri Keuangan, insya-Allah bajet yang akan dibuat pada bulan Februari ini akan menjurus kepada kebajikan kerajaan untuk kepedulian memastikan bahawa rakyat ini terbina dengan kedudukan yang selesa dan dijamin hak mereka untuk memastikan mereka hidup bahagia dan tidak derita dan sengsara. Terima kasih Datuk Dollah. Datuk Seri Kamal. Ya, sebagai penggulung bicara kita pada malam ini, saya melihat kita berbalik pada tajuk kita. Ya. Tajuk kita adalah perpaduan demi pertiwi. Saya nak ingatkan, kalau kita tidak ada perpaduan ini, kalau kerajaan ini cuba diganggu-gugat, kita sekarang ni sudah pun dalam 2-3 hari lagi kita masuk era 2023. Tahun yang cukup mencabar. Hari ini juga kalau melihat laporan daripada media-media asing, COVID-19 tiba-tiba terjelma balik daripada negara China apabila 2 buah penerbangan katanya tidak dibenarkan mendarat di Itali katanya lah, ya. Ini adalah antara cabaran-cabaran. Hanya cabaran ini dapat kita atasi apabila kita bersatu padu. Perpaduan ini, saya yakin, kalau kita tidak merojakkan kepimpinan, kalau kita tidak menjadikan kepimpinan negara ini dalam keadaan yang in the limbo ataupun dalam keadaan suasana yang tidak menentu, kita mampu menangani. Dengan jumlah rakyat seramai 32 juta, saya amat berkeyakinan impian kita untuk melihat setiap warga negara akan mempunyai paling kurang pun sebagaimana di Norway, at least 1 juta sovereign fund setiap seorang. Sebab kita punya hasil. Kita ada getah, kita ada minyak asal kelapa sawit, kita ada minyak gas, dan kita ada petroleum. Kita mempunyai sebuah negara yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan kesuburan dan kemakmuran. Berdosalah kita kalau kita sentiasa mewujudkan kepelbagaian, kemusnahan atas anugerah ilahi ini. Jadi artinya mesti bersyukur wujudkan kerajaan perpaduan demi untuk rakyat dan masa depan negara. Saya. Perpaduan demi pertiwi, kuncinya adalah kestabilan. Kestabilan yang akan membantu negara, membawa negara menjurus ke arah kemajuan ekonomi, keharmonian dan kesepakatan rakyat. Ini adalah kuncinya. Datuk Seri Anwar hari ini mengepalai kerajaan. Semua pihak sedang berganding bahu dan kerjasama. Seperti mana Datuk Abdullah dan Datuk Seri Kamal, saya juga nak mengingatkan kepada mereka yang suka nak mengganggu-gugat, kita hentikan. Kita beri ruang kepada Datuk Seri Anwar untuk terus memimpin negara ini demi mencapai kestabilan politik dan demi mencapai keharmonian di dalam negara ini. Ini adalah segmen perpaduan demi pertiwi
daripada Studio Dahsyat. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam segmen-segmen dan rancangan yang berikutnya yang akan dibawakan terus oleh Studio Dahsyat. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.